Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So hari ni seperti mana yang telah aku janjikan pada video yang lepas, untuk video kali ni aku akan share serupa sedikit aku punya experience sepanjang aku dapat peluang test ride ataupun bawa Encik Vario 160 ni. Dan untuk experience sharing ni aku akan bahagikan kepada 4 bahagian, di mana keempat-empat bahagian ni biasanya akan aku fokuskan setiap kali aku dapat peluang untuk test ride mana-mana motor. Dan untuk itu kita mulakan dengan bahagian yang pertama, iaitu riding position dan tahap keselesaan. Okey, untuk Vario baru ni ataupun Vario 160 ni, dia punya riding position adalah upright, dan handlebar dia pula macam yang korang tengok sekarang ni lah. Dia tak tinggi, dia tak rendah sangat. Feeling dia lebih kurang bawa kapcai je. Memang standard lah mana-mana skuter yang macam sama level dengan Encik Vario ni ataupun lebih rendah daripada dia, dia punya riding position memang standard macam ini. Aku belum jumpa ataupun belum dapat test lagi mana-mana skuter yang riding position dia macam super sport. Tak ada. Dan advantage untuk riding position yang upright dan tegak macam ni kan, ianya akan memberikan keselesaan yang paling optimum kepada sesiapa saja yang menunggang lah. Tapi ada satu benda yang membuatkan dia punya level selesa Vario 160 ni dia drop daripada 10 kepada 9 ataupun 8.5 macam tu. Dia punya seat, berdasarkan pengamatan montok aku yang agak montok ini, aku dapat rasakan bahawasanya dia punya seat tu keras mat. Tapi sekeras-keras seat Vario ni, dia masih lagi tak boleh lawan ke legendarian tahap kekerasan seat RS 150 tu. Yang tu memang another planet punya level by keras dia. Cumanya sekeras-keras dia tu, takat ni aku tak ada rasa lagi lah kekematuan berlaku kepada montok aku ni. Tapi kekematuan itu tidak terjadi mungkin atas sebab aku kalau bawa dalam macam sekali jalan macam tu, paling jauh aku pergi dalam 40-50 km je. Kalau lebih daripada tu mungkinlah rasa dia punya kematu tu. And then dari segi vibration pula, bila bawa Vario 160 ni, so far aku tak pernah mengalami, aku pun tak pernah rasa lagi vibration yang annoying tu tau. Tak kira lah sama ada time motor ni tengah idling ataupun tidak bergerak, time aku tengah cruising atas highway ataupun time aku tengah mengejar top speed, tak pernah lagi lah aku rasa ataupun aku experience vibration yang annoying. Setakat vibration biasa tu adalah kan, tu standard lah. Kau ingat apa, bawa tikar terbang ke apa, tak ada vibration ni. And then bahagian yang kedua pula, aku nak bercakap pasal dia punya engine performance. Okay, kalau kita tengok dekat atas kertas ataupun dekat spec sheet dia, kalau nak dibandingkan dengan Vario lama tu ataupun Vario 150 tu kan, memang Vario 160 ni improve banyak lah. Memang dia offer lebih daripada Vario yang lama tu. Gila tak lebih. Kalau dah engine pun 157cc, pakai 4 valve pula tu, ESP Plus lagi enginenya. Memang secara teorinya performance memang jauh lebih mantap lah Vario baru ni. Dan bila kau duduk atas ni dan kau pulas throttle untuk ia meluncur di atas highway, memang kau akan terasa on the spot dia punya beza. Especially kalau macam kau ada experience bawa Vario yang lama tu. Apa yang aku rasa, power dia tu tidak terlalu overpower, ianya cukup-cukup macam gitu. Sebagai contoh, kalau macam kau tengah cruising di atas highway, lepas tu kau tiba-tiba rasa macam nak potong lah lori ni, nak potong lah Encik Myvi ni, nak potong lah Abang Rezek ni, kau boleh lakukan dengan cara memulas je. Ianya bukanlah tahap pulas wheelie, tidak. Dia pulas pergi. Tapi dia punya pergi tu, pergi yang beradab lah. Tak adalah macam bila kau pulas je kau dah rasa macam nak ke belakang kan. Cumanya macam aku cakap tadi, dia possible lah untuk kau buat aksi-aksi memotong Myvi, memotong lori, memotong Alejek di atas highway. Tapi dengan syarat ketiga-tiga kenderaan tu haruslah berada sebelah kiri, ataupun dia bawa slow lah, ada power dan boleh potong, tak ada masalah. Dan berdasarkan enjin yang bersesaran 157cc ESP Plus ni, top speed yang aku dapat adalah 130. Itu off record, tapi bila aku record dia dapat 127 je, tak boleh pergi lebih daripada tu. Cumanya nak bagi tahu yang memang boleh dapat 130 lah. Itu pun aku tak ada rasa macam dia menyedut-nyedut lagi. Maksudnya dia tak sampai cut off lagi tu. Aku tak pastilah berapa laju lagi Vario ni boleh pergi. And then untuk speed dari 0 ke 100 pula, Vario 160 ni mampu mencapai angka 100 tu dalam masa 12 saat. Pada aku untuk skuter-skuter yang macam gini okey lah. Dan satu lagi aku rasa korang patut tahu pasal ni, kalau nak maintain dalam 110, 120 secara menegak atas highway tu, memang tak ada masalah. Memang makanan Vario ni, tak perlu kau nak tunduk-tunduk aksi fly ke nak dapat 110, 120 tu tak payah. Memang makanan dia lah speed-speed macam gitu. Itu dari segi overall engine performance dia. Dan dari segi suspension dan braking performance pula, walaupun Vario 160 ini dilengkapi dengan ABS single channel, macam akulah single kan, tapi tahap ABS dia tu masih perform tau. Aku ada buat test hard braking dekat atas jalan
jalan yang berpasir, dekat jalan yang basah. Alhamdulillah masih lagi selamat hingga ke hari ni. Tak ada pula berlakunya kejadian-kejadian tayar locking ketika hard braking tu. Memang tak ada. So bermakna dia punya ABS tu function dengan baik lah, especially dekat tayar depan ni. And then feeling bila masa kau hard braking tu, kau dapat rasa lah dia punya gigit-gigit ABS tu. Kalau korang jenis yang dah biasa bawa motor yang ada ABS ni, korang faham lah maksud aku dengan gigit-gigit ABS tu. Dan dari segi cengkaman brake pula, aku rasa confident. Sebabnya satu, kalau kita tengok pada dia punya brake caliper, dia pakai Nissin punya brake caliper tau. Kebiasaannya kalau caliper daripada Nissin ni memang tak pernah mengecewakan lah. And then yang membuatkan aku lebih yakin untuk braking dengan Vario 160 ni adalah sebab dia menggunakan brake disc depan dan belakang. So senang cakap macam gini lah, secara overall sistem braking dia memang padu, memang mantap. And then kita move on kepada dia punya sistem suspension. Okay, kebiasaannya kalau motor-motor skuter ni, apa yang manufacturer buat, dia akan lembutkan sedikit. Sebab kebiasaannya skuter ni purpose dia nak bagi orang rasa selesa bila bawa. Tapi bila suspensionnya tu macam lembut, dia akan ada cons dia tau. Dia punya cons ataupun kekurangan adalah bila mana kau cuba nak corner-cornering, kau akan rasa kau punya motor tu macam berbuai pula dekat belakang, especially rasa macam goyang-goyang inul pula sebab suspension dia tu lembut. Tapi dengan Vario 160 ni aku tak rasa macam tu. Suspension dia ni tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Bila aku cornering, tak kisahlah high speed corner ke ataupun short corner ke, macam dalam track yang dekat Alezo masa Vario ni launching itu kan, aku tak rasa berbuai langsung, aku tak rasa bergoyang-goyang. So far aku rasa stable je bila cornering pakai suspension dia ni. Tapi walaupun aku rasa dia stable, dia sedap bila corner, performance dia bila aku langgar speed bump macam gini, lepas tu unggul macam gini ke apa ke, aku tak rasa yang suspension dia ni keras sangat tau. Dia masih lagi boleh go lah, boleh pergi lah. Rasa sedap, selesa lah. Itu apa yang aku rasa lah. Dan secara kesimpulannya, dia punya sistem braking, sistem suspension memang boleh kata sedap lah, especially untuk kegunaan daily ride. Okay, dan poin yang terakhir, practicality. Okay, bila bercakap pasal practicality ni kan, aku berani jamin lah, dalam dunia ni motor yang paling praktikal untuk buat pergi balik kerja, hantar nak pergi sekolah, kau pergi sekolah, ada dua jenis motor je, tak kapcai, skuter. Dekat situ pun dia dah menang dah. Dia memang praktikal. Cumanya kalau kata nak tahu betapa praktikalnya Vario 160 ni berbanding dengan motor-motor praktikal yang lain, kau kena dengar lah poin-poin yang aku nak cover ni. First, dia punya compartment. Yang ni memang poin paling menang lah kalau kita nak compare dengan kapcai kan. Sebab kapcai, compartment yang dia ada pun dia harap dekat bakul dia tu je lah. Tapi kalau kau beli mana-mana skuter, kebiasaannya dia banyak compartment. Macam compartment Vario ni, dia ada dua dekat depan, lepas tu main compartment dia dekat bawah seat tu pun sikit punya besar. Memang menang dekat dia lah kan dari segi compartment tu. And then ada satu benda lagi yang menambahkan dia punya sifat practicality tu, dia punya USB port. Vario 160 ataupun Vario baru ni dia ada USB port. Means kalau kau terlupa nak charge handphone ke, kau terlupa nak charge power bank ke, kau terlupa nak charge kau punya port ke, kamera ke, apa ke yang boleh charge pakai USB, kau boleh charge sambil-sambil kau bawa motor nak pergi kerja, nak balik kerja tu. Tapi dia punya USB port ni, kalau kau cucuk pendrive dia tak jadi apalah. Tu aku kena bagi tahu awal-awal. Sekarang nanti ada yang buat pula sekarang. Bukan betul korang ni. Dan dari segi fuel consumption dia, aku ada buat test fuel consumption untuk Vario 160 ni. Test itu dibuat bermodalkan berat badan aku yang lebih kurang 80 lebih macam itu. Tidak ada muatan tambahan yang aku bawa. Jalan yang aku lalui adalah jalan yang berliku lah. Aku main dalam town, aku main atas highway. Dan speed bila main atas highway tu aku maintain dalam 100 lebih-lebih sikit. Kadang-kadang tu sampailah 100 belas tu. Dan hasil daripada test fuel consumption ni, apa yang aku dapat adalah 1 liter untuk skuter ni boleh pergi sejauh 33.2 km. Bermakna untuk satu isian penuh berkapasiti 5.5 liter, Vario 160 ni boleh pergi sejauh 183 km. Okey lah tu, 183 km untuk satu isian penuh. Maksudnya dekat sini betul dia tu apa yang Honda claim pasal dia punya engine ESP Plus ni, yang kata power ada, fuel efficiency bagus. Maksudnya fuel efficiency dia memang efisien sungguh lah. Dan dari segi sesuai atau tidak motor ni digunakan untuk dalam tahun, memang tak ada siapa boleh sangkal lagi Vario ni memang sesuai gila untuk bawa dalam tahun. Kalau kata kau kerja sebagai food delivery rider, memang tahu-tahu sampai je lah hantarnya. Confirm dapat rating 5 bintang dari customer sebab cepat. Motor ni lincah serius lincah. Memang betul lah dia punya smart architecture frame tu kan, memang betul-betul membuatkan Vario ni dia lebih agile, lebih ringan, lebih nimble dan lebih mudah dikawal. Apa yang membuatkan Vario 160 ni sedap mencelah selain daripada dia punya ringan, dia punya nimble, dia punya agile tu kan, dia punya pick up tu main peranan juga. Sebab bila motor tu setakat ringan je, dia kalau tak pick up tak guna juga kau nak mencilok-cilok tu. Tapi disebabkan Vario yang baru ni ada power, ada pick up, pulas pergi, tambah pula body ringan, memang berganda-ganda lah rasa sedap bila nak mencelah
celah mencilok tu. Dan syok atau tidak bila bawa atas highway. Untuk penggunaan ataupun cruising atas highway, ianya mungkinlah tidak sesedap kalau kau bawa skuter-skuter jenis skuter maxi tu kan. Dia mungkinlah tak sesedap macam tu, tapi ianya mampulah menjalankan tugasnya dengan baik. Engkau takkan rasa termenung sangatlah bila atas highway tu. Dan aktiviti potong memotong kenderaan lain pun aku dah highlight tadi kan. Maksudnya performance dia okey lah bila kau nak gunakannya sebagai kenderaan harian kau atas highway. Okey je kalau nak pakai. So berdasarkan poin-poin yang dah aku bentangkan untuk video ni, dan juga poin-poin yang aku telah highlight kan pada video yang lepas, kau orang rasa agak-agak berbaloi tak nak beli Vario 160 ni? Yang tu kau orang kena fikir sendirilah. Takkan semua benda yang nak aku tolong fikirkan untuk kau orang kan. Masing-masing dah besar, dah sunat dah pun, fikirlah sendiri ya. So okey lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala